Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid saya tingkatan 3 yang dikasihi. Saya harap baik-baik saja. Baiklah, saya akan terangkan untuk tajuk baru, tajuk yang sangat penting, tajuk yang sangat besar, di mana tajuk ini mainkan peranan dalam markah PT3. Okey, saya ulang balik. Tajuk pembangunan produk, di mana kamu perlu membangunkan satu produk atau menghasilkan satu produk yang berfungsi atau separa berfungsi. Saya akan terangkan macam mana cara ataupun langkah-langkah yang perlu kamu buat sepanjang amali pembangunan produk. Masa yang diperuntukkan kat sini adalah 44 jam. Jadi sangat lama. Jadi bila saya harap kita bincang hari ni apa yang kamu nak buat. Dalam tempoh sepanjang PDPR ni, sebelum kita jumpa bersemuka. Jadi bila kita naik bersemuka nanti 4/4, saya dah tahu dah awak nak buat apa dan kita teruskan. Kemudian kita ada lagi satu bab iaitu reka bentuk perniagaan. Yang ini setelah awak siap produk awak, barulah cikgu akan ajar macam mana nak buat flyers ataupun katalog untuk memasarkan produk awak. Maksudnya kita nak iklan lah, kita nak jual. Setelah awak siap pembangunan produk tersebut. Kita tengok. 2.1 penghasilan produk. Murid boleh menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Apa itu borang kajian keperluan pelanggan? Mengenal pasti keperluan pelanggan dan matlamat produk. Kenal pasti jenis-jenis produk berdasarkan projek brief yang diadaptasi dengan penyelesaian masalah secara inventif. Saya ulang balik. Apa yang awak kena buat adalah awak buat produk berdasarkan masalah inventif. Yang ketiga, penjanaan idea reka bentuk individu dengan menggabungkan sekurang-kurangnya dua bidang ilmu yang telah dipelajari. Dua bidang ilmu. Awak dah belajar berapa ilmu? Kita ulang balik. Pelajaran tingkatan 1, amali. Awak ingat tak tajuk saya kelas bab 5 kita ada teknologi, vertegansi dengan teknologi reka bentuk fashion. Teknologi atau reka bentuk fashion. So ada dua kat situ. Tingkatan 2, sambung lagi. Awak belajar teknologi pembuatan. Kemudian awak belajar teknologi mekanikal. Kemudian awak belajar yang ketiga teknologi elektrik. Yang keempat reka bentuk elektronik. Kemudian awak akan belajar reka bentuk. Daripada elektronik awak akan belajar reka bentuk aquafonik. Betul? Kemudian bila awak belajar aquafonik, awak akan belajar reka bentuk makanan dan penggusan makanan. Tingkatan 3 awak belajar teknologi reka bentuk mekatronik. So ada berapa kat situ? Ada 9. So pilih 2. Dalam produk awak yang nak dihasilkan, awak pilih 2. Ada 2 teknologi daripada 9. Kemudian setelah awak siap 2.1.1 ni, dia ada markah dia. Kat sini baru markah dia 10 saja. Murid ada 10 markah. So kajian keperluan pelanggan ni 5, projek brief ni 5. Kalau awak dapat siapkan, awak dapat selesaikan apa yang kehendak, awak dapat 10 markah baru. Saya kata tadi markah PT3 kerja amali adalah 30%. So total markah semua adalah 120 markah. So yang ini baru permulaan. 2.1.2 pula. Setelah awak dah siapkan projek brief semua, kita barulah mengenal pasti teknologi asas yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Ni yang saya cakap tadi lah. Lepas awak dah tahu awak nak buat apa, barulah kita pilih 2 ilmu tadi. Apa yang kena buat dalam ni? Penghasilan idea iaitu reka bentuk kepada fungsi produk atau fungsi kepada reka bentuk produk. Yang ini awak boleh refer buku teks tingkatan 3. Form Ashni. Muka surat 52. Saya nak nanti dalam awak punya folio ataupun buku scrap folio lah. Awak kena pilih konsep penghasilan idea iaitu awak punya produk adalah reka bentuk kepada fungsi ataupun fungsi mengikut bentuk. Biasa kita akan buat, biasalah kebiasaannya kita akan buat bentuk mengikut fungsi lah. Dah tahu bentuk, biasa pelajar akan buat bentuk, cikgu bentuk saya macam ni, jadi saya nak fungsi dia.
Okey, jaranglah dia nak buat fungsi dulu baru bentuk. Tapi dua-dua tu boleh terpulang. Okey, kemudian yang ketiga, dalam projek amali awak 2.13, setiap standard pembelajaran ni, setiap subtopik ni ada markah dia. Merancang konsep elemen dan prinsip yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey, ni sangat-sangat penting, lakaran. Ingat tak awak belajar lakaran masa tingkatan 1? Awak masa ni lah awak aplikasi balik. Okey, tangan-tangan yang lembut, okey, buat lukisan yang cantik, yang menarik, kemas. Okey, apa yang saya cakap kat sini? Okey, lakaran ni awak boleh rujuk muka surat 58, 59. Ada contoh-contoh kat situ kan, buku teks awak. Awak boleh tengok. Okey, lakaran ni sangat penting. Dan nama lakaran of course guna pensel. Okey, guna pensel. Saya tak nak guna pen Siapa guna pen saya potong markah. Okey, lakaran ni mesti ada elemen dan prinsip. Awak dah belajar kan tingkatan 1, elemen dan prinsip. Okey, ada berapa elemen? Ada. Ingat lagi tak elemen? Ingat lagi tak prinsip? Okey. Awak pilih produk awak tu guna prinsip yang mana? Okey, bukan apply semua prinsip No. Okey. Yang menariknya, okey, penghasilan lakaran produk ni, okey, masa saya cakap dengan awak, penghasilan produk ni, okey, dia wajib buat 2 orang 1 kumpulan. Okey, 2 orang 1 kumpulan. At least, kalau kata cikgu, saya tak nak kongsi dengan dia, saya tak nak share dengan dia, saya nak buat seorang. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, tapi 3 orang, no. Saya tak izinkan, saya tak benarkan. Okey, sebab saya tahu kalau 3 orangnya, mesti salah seorang tak buat lah. Okey, salah seorang akan meniru lah. Okey, jadi lakaran produk ni, maksud saya kat sini, kalau awak 2 orang 1 kumpulan, kalau dia lukis bentuk A, so partner dia tu A jugalah. Sama. Tapi lain-lain lah hasil tangan tu. Okey. Photostat tidak dibenarkan. Fotokopi tidak dibenarkan. Okey, lakaran produk yang dipilih boleh dibuat menggunakan skala penuh atau nisbah. Rendering. Okey, awak dah belajar kan? Rendering boleh dibuat mengikut keperluan pelanggan. Okey, kalau pelanggan kata saya nak cantikkan, nak rendering, nak nampak 3D betul-betul. Awak apply lah rendering. Kalau sekadar biasa saja normal, saya terima. Okey, kemudian 2.1.4, menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Okey, tadi awak dah buat lakaran kan? Okey, lakaran tadi saya cakap perkembangan idea. Awak kena buat 5 lakaran. Lakaran idea 1, maknanya contoh 1. Kalau contoh tadi awak nak buat penyapu elektrik kan? Awak nak buat bentuk A. Lakaran kedua bentuk B. Lakaran ketiga bentuk C. Okey, kemudian yang keempat, awak pilih lakaran antara 1, 2, 3 ni mana yang terbaik? Mana yang customer nak? Okey, so awak pilih lakaran yang sama. So nombor 4, lakaran 4 ni adalah yang sama antara lakaran idea 1, 2, 3. Okey, kemudian daripada 4 tu, awak lukis lagi sekali. Yang kelima, okey, yang kelima barulah lakaran yang terakhir. Maksudnya awak dah cantikkan, awak labelkan, okey, berapa saiz dia, awak kena warnakan. Okey. 2.1.5 menjadikan jadual kerja. Okey, di samping awak buat daripada 2.11 tadi sampai habis, awak kena buat satu jadual kerja. Okey, jadual kerja ni pun sama, awak dah belajar masa tingkatan 1. Catakan kalau awak ingat lagi. Okey, bentuk jadual nanti saya tunjukkan dia punya jadual. Saya tak pasti awak sempat ke tidak buat masa cuti ni, tapi rasanya jadual kerja ni kita akan buat kat sekolah lah. Bila bersemuka nanti saya akan print seorang satu. Awak tinggal tulis je dengan ni. Okey, 2.1.6 membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Okey, ni sangat penting. 2.1.6 ni banyak murid terlupa. Ada 3 kat sini dia minta. Senarai bahan. Okey, bahan apa yang awak nak guna produk awak tu. So, dengan partner awak tadi mesti samalah. Okey, peralatan. Okey, saya nak kena tahu bila awak dah beli bahan ataupun senaraikan bahan, peralatan apa nak guna. Dan bajet. Of course, mesti ada bajet. Ingat lagi, smart. Okey, konsep smart. Bukan smart pandan konsep smart. Okey, kita kena tengok kos pengeluaran dia semua tu kan. Specific, measuring, attainable, reality dengan satu lagi apa? Time bound tengok tempoh masa.
Okey, kemudian parameter ujian bergantung jenis produk. Okey, of course kena buat testing, kena buat ujian parameter. Dan lepas dah buat ujian parameter, kejadian sebelum dan selepas, kena buat laporan berbentuk jadual. Of course lah. Okey, dan 2.7 menghasilkan produk. Okey, barulah awak mula amali. Yang tadi semua dokumentasi, selarikan bahan semua kan. Yang ni baru dah start. Okey, menghasilkan produk berfungsi atau sebahagian fungsi. Maksudnya kalau awak dapat buat terus dia macam contoh saya bagi tadi penyapu elektrik, awak boleh ni penyapu elektrik yang kita guna atas meja awak jangan bayangkan penyapu yang kat rumah sampah besar-besar tu. Ni penyapu elektrik mini yang kita letak atas meja, hasil awak apa? Awak padam tu, kita boleh sedut sampah hasil pemadam tu ataupun sampah yang comel-comel yang kecil-kecil tu. Okey, so tekan je switch, motor gerak, mekanikal dalam tu ada. So dia boleh sedut, bersih meja. Itu namanya berfungsi dengan baik. Okey, kalau cikgu saya tekan dia gerak je motornya tapi tak boleh sedut. Itu berfungsi sebahagian. Pun saya boleh bagi markah. Okey, jangan hantar dekat saya statik je. Benda tu tak boleh buat apa. Okey. Kemudian 2.1.8 membuat pengujian dan penilaian konfungsi serta kesesuaian produk. Okey, ni saya cakap tadi dah. Mesti buat pengujian. Nanti kita akan dokumentasikan ada jadual dia. Okey. 2.1.9 membuat cadangan penambahbaikan. Okey, membuat pengujian. Okey, mesti awak buat kan saya kata masalah inventif kan. Bila berlaku masalah inventif mesti ada kesan sampingan. So kita akan buat penambahbaikan. Okey, penambahbaikan awak tak payah uji lagi dah. Kita tahu, cikgu saya punya ni dia memerlukan motor yang besar. Takkan saya nak suruh awak beli motor 80 yang besar, yang kuasa besar. Kan, sedangkan kita pakai motor 80 kuasa kecil saja kat sekolah. Tu maksudnya penambahbaikan. Okey, tapi awak kena lakarkan balik. Awak kena lukiskan balik sebab ada part 2.1.9 ni memang kena buat lakaran penambahbaikan lah. Okey, kemudian 2.1 menjadikan dokumentasi. Yang ni kita akan murnikan apa yang awak buat tadi. Daripada 2.1 sampailah 2.1 awak kena buat dokumentasi. Kita akan bukukan, kita akan filekan. Di sinilah saya akan cek keseluruhan dia. Okey, 120 markah. Termasuk pembentangan. Okey. Ada pembentangan lepas dah siap folio, dah siap projek, awak kena bentang depan saya lah ataupun guru masing-masing. Okey, ni standard prestasi tahap penguasaan 1 yang saya cakap tadi, menyatakan fungsi produk. Okey, yang dihasilkan awak nyatakan saya dekat projek brief ataupun borang kajian pun dah dapat TP1. TP2 menerangkan lakaran idea awal yang mengintegrasikan teknologi dalam reka bentuk produk. Yang saya cakap tadi lah, lakaran idea kena buat. Awak tak buat lakaran idea 4 lakaran idea ni, awak tak akan dapatlah TP2 ni. Okey. Tahap penguasaan ni sangat penting Mana tahu ada kalangan kamu yang ingin mohon college vocational selepas tamat tingkatan 3. Di sinilah pentaksiran bilik darjah dia akan tengok. Saya cuba bantu kamu buat yang terbaik. Saya akan cuba bagi awak tahap penguasaan 6 paling tertinggi lah. Tapi awak kena tunjuk buktilah dekat saya yang awak punya projek dengan folio ni dan semua cikgu setuju bahawa awak layak dapat tahap penguasaan 6 ni yang paling tertinggi. Nak dapat tahap penguasaan 6 ni awak kena buat semua ni dengan cantik, kemas dan betul. Okey, TP3, mengaplikasikan jadual kerja. Awak buat jadual kerja, awak ikut tempoh masa. Cikgu, minggu pertama ni kita kena buat konsep penghasilan idea. So awak buat, settlekan, dah tandakan tik, awak dah siap jadual kerja ni. Nanti saya dalam buku teks awak, muka surat 74. Okey, 74. Okey. Kemudian analisis lakaran produk dari elemen dan prinsip reka bentuk. Ni saya cakap awak kena buat lakaran tadi ada 3 lakaran idea 1, 2, 3, lakaran 4 awak kena pilih terbaik. Awak analisis ikut elemen dan prinsip. Apa prinsip dia, apa elemen dia. Okey, bila awak dah letak semua tu, awak kena jadualkan lakaran ni. Kenapa awak memilih prinsip warna elemen warna? Sebab mudah tertarik kan, mudah menarik, mesti nak warna. Takkan awak nak buat hitam putih pula kan produk awak. Okey, contoh muka surat, bukan contoh, dia punya panduan 72, buku teks 72
Analisis lakaran. Awak buat bentuk jadual. Dekat lakaran awak dah letak siap-siap elemen garisan. Of course elemen memang kebanyakan memang ada lah. Kecuali tester. Tester saya tak nampak kan. Awak kena rasa. Okey. Prinsip yang saya rasa awak takkan guna semua. Okey, kita ada keseimbangan, kita ada penekanan, keringkasan, pergerakan, takkan awak nak tunjukkan saya pergerakan kan? Pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan dan harmoni. Okey. Tahap penguasaan 5, menjustifikasikan penambahbaikan produk berdasarkan analisis lakaran. Okey, ni saya kata tadi, penambahbaikan. Lepas awak dah siap semua produk, dah uji testing dengan saya, baru awak kena nyatakan ada cadangan penambahbaikan. Kalau awak tengok muka surat 101, muka surat 101, membuat cadangan penambahbaikan berdasarkan laporan dia. Yang ni lah awak kena buat jadual dia. Apa kelemahan dia, apa cadangan dia. Okey, kemudian TP6, tahap penguasaan, menghasilkan produk mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Ini saya cakap lah. Bila awak dah buat TP1 bagus, tepat, jelas, terang, kemas, tak comot, projek pun siap. Okey, tersusun, pembentangan yang baik, saya faham, kawan-kawan faham, jelas. Bila saya ajukan soalan, awak boleh jawab. So, tiada masalah untuk saya bagi awak tahap penguasaan 6. Alright? So, maka awak cuba dapatkan markah penuh. Saya ulang balik, projek pembangunan produk ni markah dia 120 markah. Bersamaan dengan 30%. So, bila awak dapat markah tertinggi, awak hanya top up sikit saja untuk dapat A dalam PT3. Okey, untuk kertas ujian bertulis lah. Okey. Ini contoh lakaran. Dia nak buat apa ni? Lakaran acuan small tart. Nak buat kuih tart, tahu tak? Ni nak raya kan, nak puasa. Okey, awak tengok lakaran ni. Cantik kan? Dia ada rendering. Okey, dia ada colour. Ni maksud saya elemen, prinsip, apa dia guna. Okey. Ni dia nak buat, saya tak nampak pula nama dia. Mungkin fotogansi tak? Fotogansi campur elektrik. Hari ni saya tak pasti apa benda ni. Payung ke? Tempat sidai payung? Oh ni sorry, ni payung. Buka payung. Tak nampak dia punya. Okey, kemudian yang ini aquaponik sebab ada ikan kat bawah kan? Tumbuhan kat atas. Okey. 2.1 penghasilan produk, arahan dia. Okey, tadi awak dah tengok dia punya skor tahap penguasaan, apa yang diminta oleh BPK atau pihak kementerian. So, arahan kat sini nak bagi jelas, saya ulang lagi sekali. Murid dikendaki membangunkan sebuah produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Masa yang diperuntukkan selama 44 jam, iaitu 22 minggu bermula hari ini. Menggabungkan sekurang-kurangnya 2 aplikasi reka bentuk. Saya dah terangkan tadi kan. Okey, 4. Murid boleh membangunkan produk berfungsi atau berfungsi sebagai individu atau berkumpulan dan disarankan maksimum 2 orang murid. Murid mengikuti langkah-langkah yang dijalankan dengan melengkapkan maklumat yang ditetapkan. Saya dah terang secara rough tadi. 6. Murid menyediakan dokumentasi produk yang dibangunkan. Murid disarankan berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan produk yang dibangunkan. Alright. Yang ni pula. Okey, ni yang saya ulang tadi, tingkatan 1, bab amali dia 5.1, reka bentuk sistem petergansi. Tingkatan 1 juga, iaitu amali yang kedua, reka bentuk fashion. Tingkatan 2, saya dah cakap tadi, teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, elektrik, elektronik, aquaponik, reka bentuk makanan, dan tingkatan 3 kita belajar mekatronik. Okey. Murid sekalian, saya kat sini jadual ni. Okay, apa yang awak kena buat hari ni? Saya nak, awak dah tahu dah apa yang awak nak buat dan apa teknologi yang awak nak apply. Sekurang-kurangnya 2. Kena klik 2 ni. Okay, dengan kawan awak lah. Kita tengok. Menyatakan carta penghasilan. Mengenai pasal tu, okey, ni awak punya carta alih
hari ni awak kena beritahu saya, awak fikir dengan partner awak boleh WhatsApp sesama sendiri, menyatakan produk yang hendak dihasilkan. Okey, mengenal pasti teknologi yang sesuai, merancang konsep. Okey, ni dia punya carta alih penghasilan lah yang saya ulang tadi. Apa yang awak kena buat dalam folio, apa yang awak kena buat, inilah dia. Kita akan pergi satu persatu. Setiap minggu saya akan pandu kamu. Okey. Janji awak tahu awak nak buat apa. Okey, ni pengurusan masa. Okey, bermula hari ni menyatakan produk yang hendak dihasilkan. Kita akan buat menyatakan produk dan projek brief dengan borang kepanjang pelanggan yang ni. Maklumat perlu ada. Yang pertama, kajian kehendak pelanggan, lampiran borang. Okey, saya akan bagi borang ini secara rasmi bila naik bersemuka nanti bulan 4. Okey. Yang saya hendak kamu buat sekarang, okey. Awak boleh borang kajian ke pelanggan, muka surat 40. Okey. Awak boleh isi, okey, salin. Ataupun nanti saya bagi jugalah soft copy kat sini. Sebab ada yang boleh print kat rumah kan. Ni secara rough Awak boleh tulis. Okey. Borang kajian ke pelanggan. Sebelum awak nak isi borang kajian kehendak pelanggan, macam saya cakap tadi, awak perlu tahu awak nak buat apa. Okey. Contoh dalam buku teks ni, dia bagi berus kasut. Sebab masalah siapa... awak tengok dia punya situasi muka surat 36 ni, pelajar lelaki ni dia kata, alangkah baiknya jika saya dapat mereka cipta alat yang memudahkan kerja menggilat kasut. Sebab dia guna tangan kan, lenguh. Okey, masalah dia lenguh, penat. Okey, jadi awak dah tahu nak buat apa sebelum awak isi borang kajian pelanggan. Jangan tanya pelanggan sebab dia tak tahu. Awak kena tahu nak buat apa. Macam saya cakap tadi, yang dalam buku teks berus kasut. Tadi saya bagi contoh penyapu kan. Penyapu. Okey, kemudian kita akan buat model penyelesaian masalah. Model penyelesaian masalah ini kelas muka surat 42. Okey, 42 di mana kamu perlu buat model fungsi yang awak belajar masa tingkatan 2. Okey, model fungsi. Kemudian kita akan buat analisis berantai punca dan kesan. Muka surat 42 Kemudian jadual prinsip inventif. Okey, jelas. So, hari ni saya nak kamu buat ini dahulu. Pertama, nyatakan produk yang awak hendak hasilkan. Kena fikir, bincang dengan partner. Okey, tak faham boleh tanya dalam WhatsApp ataupun PM tepi saya. Yang penting awak dengan partner awak. Jangan buat lain kan. Okey. Tak boleh sama. Contoh dalam kelas, saya bagi 3 attitude Kalau kumpulan contoh kumpulan mohon dah buat penyapu. Contoh saya bagi. So kumpulan lain tak boleh tiru. Dia kena buat benda lain. Okey, jelas. Ada soalan tak? Okey, kalau ada soalan boleh tanya saya dalam WhatsApp lah. So saya sampai sini. Okey, penerangan saya. Okey, kita akan sambung pada kelas seterusnya. Okey, baiklah pelajar. Okey, so saya akan nilai. Saya akan nilai kamu untuk bermula dengan tahap penguasaan 1, di mana murid boleh menyatakan produk yang hendak berdasarkan keperluan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. So, awak dapat bagi tahu saya, awak buat projek dengan siapa dan apa produk awak dengan borang kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Barulah awak dapat markah ataupun skor tahap penguasaan 1. Okey, saya terang balik semula. Borang kajian ni bukan benda baru Okey, apa yang kena buat? Okey, dalam borang kajian keperluan pelanggan, okey, awak boleh rujuk buku teks, muka surat 40. Saya akan bagi contoh, awak jangan risau. Siapa boleh print lah. Siapa yang tak boleh, just
Awak hanya tulis dalam buku kelabu. Yang tak ada printer jangan risau, jangan sedih. Awak tulis dalam buku kelabu. Nanti awak pindahkan balik saja bila kita dah naik bersemuka nanti, naik sekolah nanti. Okey? Tapi awak kena tunjuk bukti dekat saya. Awak snap gambar dan bagi dekat saya hari ni supaya saya tengok apa yang awak nak buat. Faham? Okey, saya ulang balik. Borang kajian pelanggan ni, pertama awak dah tahu nak buat apa Okey, contoh yang ada kat dalam slide saya ni, dia nak buat pengasah pensel magic ataupun pengasah mesin magic. Okey, apa yang dia buat? Okey, pertama dia tanya maklumat pelanggan. Okey, nama pelanggan, awak boleh letak siapa, lelaki, pelukis pelan, umur, gaji. Okey, bahagian B, dia ada borang kajian pelanggan, dia ada maklumat pelanggan. Bahagian B, latar belakang produk sedia ada. Macam saya cakap tadi lah, dia nak buat magic pengasah pensel. So, sedia ada punya pengasah pensel. Magic tu tak ada sebab nama magic tu nama yang baru yang dia nak buat. So, nama yang sedia ada adalah pengasah pensel ataupun pengorek kita panggil. Okey, fungsi dia mengasah pensel. Okey, kelemahan dia mengambil masa yang lama, menggunakan tenaga yang banyak. Okey, ciri-ciri produk yang dikehendaki pelanggan. Okey, pelanggan ni siapa? Zulkarnain ni lah. Dia minta apa? Nak mengasah dengan cepat, tidak menggunakan tenaga yang banyak, boleh dibawa ke mana sahaja dengan mudah. Yang keempat, mesra pengguna iaitu user friendly. Okey, jelas. Dia dah ada dah pengasah pensel tu. Tapi dia nak bagi tahu supaya kita buat lebih baik, lebih efektif. Okey. Okay, sebab apa? Sebab kelemahan dia ambil masa yang lama, guna tenaga yang banyak. So, yang dia nak suruh kita buat adalah lebih cepat, kurangkan tenaga, boleh bawa ke mana-mana, portable lah. Okay, kemudian user friendly lah, mesra pengguna. Okay, bahagian C. Okay, bahagian C, tadi kita ada bahagian A, maklumat. B, bahagian latar belakang produk. C, penambahbaikan. Okay, apa yang perlu hendak ditambah? Okay, penambahbaikan yang diperlukan ialah produk menggunakan motor. Okay, nak cepat ni, macam mana nak cepat? Okay, so kita letak motor. Motor untuk menggerakkan produk. Motor ni teknologi apa? Elektrik. Menggerakkan ni teknologi apa? Mechanical. So, di sini sangat sesuai, sangat tepat memenuhi kehendak pelanggan lah. Mengatakan dia nak cepat. Okay, dia nak kurangkan tenaga yang banyak. Okey, maksud saya kat sini, motor ni adalah teknologi elektrik. Kita guna menggerakkan ni, guna teknologi mechanical. So, nak gerakkan awak kena fikir pakai apa elemen mechanical. Okey. Next, ini model fungsi. Okey, model fungsi ni awak buat yang mudah saja. Okey, kalau awak tengok buku tab, dia sangat sukar. Saya faham. Mesti awak pening kan? Okey, kalau contoh yang saya bagi ni adalah pengorek. Okey, pertama, awak kena huraikan dia, betul tak? Ingat tak belajar tingkatan 2 dulu? Apa dia badan, apa dia mata, apa dia ni lubang. Kalau dulu ingat tak kaki meja, badan meja, muka meja, yang awak belajar tingkatan 2. So, tangan, of course lah sebab kita memegang pengorek pensel kan. Tangan memegang badan pengorek. Macam nak tahu badan ni cikgu? Sebab tu saya cakap, awak kena takrifkan dulu. Okey, pengorek ni, mana muka dia? Nak pakai muka ke, nak pakai mata ke, nak pakai badan ke, ikut awak lah. Okey. Okey, memegang badan pengorek. Badan pengorek memegang siapa? Memegang mata. Okey, kemudian tangan juga pegang pensel. Yalah, 2 tangan kan kita guna. Satu bedang pengorek, satu pegang pensel. Kiri pegang pengorek, kanan pegang pensel. So, pensel dipegang oleh tangan. Okey, kemudian mata yang saya bulatkan merah ni, inilah masalah dia. Bahagian inventif yang dikenal sebagai masalah inventif, iaitu kerja mengasah lambat siap. Kan? Sebab kita, cikgu, pensel saya kan makin pendek. Cikgu, lambatlah cikgu. Cakap kan. Bila tengok mata tu tumpul berkarat, dah. Lambatlah, susah. Okay, kat sinilah masalah dia, lambat siap. Ni model fungsi. Saya nak awak buat model fungsi yang paling mudah, yang paling awak faham. Yang penting mesti ada, awak bulatkan dia, mana masalah inventif dia. Okay, setiap garisan fungsi ada maksud kan? Ingat lagi tak? Memenuhi, mencukupi, tidak mencukupi. Kalau anak putus-putus ni berlebihan, ingat balik Yang bermasalah, anak panah keli, anak panah kerenting tu. Okey. Daripada model fungsi tadi, okey, didapati pengasah atau pengorek manual tidak dapat mengasah pensel dengan cepat. So, apa kita guna buat? Okey, yang ni awak kena tulis. Okey, banyak. Saya cakap bab 2 ni sangat banyak.
So kalau awak susun masa, duduk dengan tenang, awak buat dulu. Saya tahu awak tak boleh jumpa kawan awak, saya faham. Kita mengenai kengkangan kan, sekarang kita dah masuk PKPB betul. Okey, tak apa, awak buat dulu. Nanti bila awak jumpa kawan awak kat sekolah, bincang. Okey, mana yang sesuai, mana yang tak sesuai. Okey, penyelesaian masalah inventif kena ada. Macam saya cakap tadi. So, awak kena cerita, tulis. Pengasah bermotor dapat mengasah pensel dengan cepat dan banyak dalam waktu yang singkat. Penyelesaian masalah inventif yang sesuai adalah pencegahan fizikal jenis pemisahan ruang. Okey, awak dah dapat tadi? Nak guna motor dapat menggerakkan, betul? Motor supaya lebih cepat mengasah. Okey, awak kena tentukan. Okey, penyelesaian inventif yang mana sesuai. Kita ada pemisahan masa, kita ada pemisahan ruang. Dekat sini, saya dah statekan terus pemisahan ruang. Kenapa dia ruang? Masa berlainan, sebab dia masa yang sama. Awak nak pegang pensel, awak nak korek. So, masa yang sama iaitu pemisahan ruang. Kalau dia berlaku pada masa yang berlainan, okay, adalah pemisahan masa, ingat. Jadi, saya dah nyatakan kat sini pencegahan fizikal jenis pemisahan ruang. So, pilih. Kita ada 7 prinsip inventif pemisahan ruang. Dan begitu juga 7 pemisahan inventif pemisahan masa. So, saya pilih kualiti setempat. Okay, nanti saya kena huraikanlah buat jadual macam muka surat 43 ni. Kenapa cikgu cakap kualiti setempat? Kena terangkan. Kenapa? Apa maksud kualiti setempat tu? Okey. So, cadangan penyelesaian telah dihasilkan selepas berbincang bersama pelanggan menggunakan borang projek brief. Okey. Awak dah buat borang kajian pelanggan. Okey, awak macam mana? Kita buat projek brief. Projek brief ni kena bincang dengan pelanggan. Siapa yang bincang? Pengurus projek. Pembincangan awal. Awak dah nampak borang kajian pelanggan tadi kan? Apa masalah dia? So, awak pindahkan dia, mudahkan dia, masukkan dalam satu borang supaya pelanggan jelas, faham, sama tak apa yang dia nak. Okey, projek brief. Okey, tajuk pengasah magic pengasah pensel. Pensel pengasah pensel magic. Ni contoh nama saya bagilah. Okey, fungsi dia mengasah pensel dengan cepat. Okey, persembahan dia. Awak boleh tengok muka surat 44. Okey, nak pelbagai warna, pelbagai bentuk. Okey, tujuan, pasaran. Okey, siapa yang guna? Fokus kepada pelajar, sekolah, kolej ataupun staf pejabat. Tulis. Kuantiti. Okey, kuantiti ni untuk fasa pertama kita bayangkan kita adalah pereka bentuk yang berjaya. So, kita sasarkan 100. Sebab kita akan nak kira kos pengeluaran nanti. 100. Reka bentuk produk. Okey, reka bentuk produk. Awak bagi tahu kat sini. Awak guna gabungan saiz geometri ke? Saiz kecil ke? Ringan ke? Okey, lakaran idea. Tunjuklah lakaran. Draft lakaran. Tadi kan kita kena buat lakaran idea 1, 2, 3 kan? Okey, buat satu lakaran yang kasar punya, tunjuk kepada pelanggan. Dia setuju. Okey, ni contoh baru satu. Ya, takkan kita nak tunjuk 4 lakaran kan? Sebab kita belum terfikir lagi. Kita buat satu lakaran. Kalau dia setuju, dia kata, oh saya tak suka mata kat sini. Contoh. Okey, kualiti. Of course, kualiti. Mesti kualitinya tinggi. Okey, tidak memerlukan ruang. Awak boleh tengok dekat muka surat 44 ni, buku tak sawak ni. Okey, kemudian kita ada kos. Okey, ini anggaran saja kan, sebab kita belum kira lagi bajet kita. Kita belum senaraikan bahan. Okey, anggaran berapa? Agak-agak 100 unit. Awak buat pengasah pensel tu, agak-agak satu tu awak nak jual berapa? Okey, jangka masa. Okey, biasa kita boleh siapkan dalam tempoh bila? Awak tulis je kat sini, 22 minggu waktu bekerja. Waktu bekerja Ahad sampai Khamis lah. Kita bayangkan macam tu lah. Sebab kita kalau order barang pun dekat Shopee pun waktu bekerja kan. Mana yang ni lah. Okey. Ini borang projek brief. Ni soalan-soalan dia. Dengan ada kriteria ni, saya harap dapat membantulah. Awak boleh isi. Okey. Awak boleh tulis dia punya catatan lah. Okey. Awak siap 2 borang tadi, borang kajian kepada pelanggan dengan borang projek brief ni. Awak baru selesaikan dapat TP 1. Ini contoh borang projek brief. Macam saya cakap tadi, dia dah tulis jawapan kat sini kan. 30 hari, RM20. Okey. Okey, kita selesaikan dulu 2.11 dulu boleh, pelajar. Kita buat
borang kajian kemampuan pelanggan dengan projek brief. Yang ini, memilih asas teknologi ni saya akan terangkan pada kelas seterusnya lah. Okey, kelas seterusnya saya akan terangkan.